Pasukan tentera bantu polis pantau perintah kawalan pergerakan mulai Ahad ini. Yang di-Pertuan Agong turun padang tinjau tahap pematuhan dalam kalangan warga kota. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Toh. Perintah kawalan pergerakan sehingga 31 Mac ini amat penting untuk dipatuhi seluruh rakyat Malaysia. Demikian Titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang amat prihatin dengan situasi semasa dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Kita ikuti bersama Titah Baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi perintah kawalan pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, saya nasihatkan tangguhkan dahulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih. Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Rakyat juga jangan suka menyebar berita palsu. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan pakai topeng muka serta amalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Marilah kita bersama memainkan peranan membantu membendung wabak ini, insya-Allah. Daulat Tuanku. Al-Sultan Abdullah turut berkenan turun padang hari ini meninjau perintah kawalan pergerakan di sekitar Ibu Negara. Baginda memandu sendiri kenderaan ditemani putera baginda Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Apa yang diperhatikan, Al-Sultan Abdullah masih banyak kenderaan berada di jalan raya dan baginda menitahkan supaya ia dapat dikurangkan secepat mungkin demi kebaikan bersama. Video dimuat naik menerusi akaun Instagram Istana Negara memaparkan baginda turut berhenti di satu sekatan jalan raya di Ibu Negara. Menurut Istana Negara, antara kawasan yang dilawati yang di-Pertuan Agong ialah Jalan Semantan, Sri Hartamas, Jalan Lok Yu, Jalan Ampang, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail dan KLCC. Perhatikan banyak lagi kenderaan di jalan raya. Ini sudah tentu tidak menunjuk yang baik. Dan saya harap ini dapat dikurangkan secepat mungkin. Untuk kebaikan bersama masyarakat Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Ini highway apa ni? Dia Dapur Raya dia. Perhatikan kenderaan sebelah sana. Jika banyak kurangan. Perintah kawalan pergerakan bermula 18 hingga 31 Mac.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan memberi tumpuan kepada status gelombang haba yang terkini. Beberapa daerah di kawasan utara Semenanjung Malaysia masih lagi diletakkan di bawah tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Selain terdapat penambahan daerah baru iaitu daerah Tangkak yang kini turut diletakkan di bawah tahap 1 berikutan suhu maksimum yang dicatatkan di daerah-daerah berkenaan telah pun melebihi 35 darjah Celsius. Selain daripada faktor kurang litupan awan. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk minum air secukupnya di samping mematuhi perintah kawalan pergerakan yang digariskan oleh pihak kerajaan. Untuk tinjauan keadaan perairan rantau negara, carta angin pada ketika ini menunjukkan Malaysia menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana perairan negara. Sementara itu, pemerhatian imej radar semasa menunjukkan di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia kini berada dalam keadaan yang cerah kecuali hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat yang kini sedang berlaku di daerah Gombak dan Hulu Langat negeri Selangor, Bentong negeri Pahang dan juga Segamat negeri Johor. Dijangkakan keadaan ini akan beransur reda dalam 1 sehingga 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pantai barat dan pedalaman, manakala di negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian utara, Kapit dan juga Seri Aman. Diramalkan keadaan ini akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Berikut kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk pagi esok. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Baik, kami mohon maaf atas gangguan visual sebelum kita ke laporan Met Malaysia sebentar tadi. Kami perlu ulang semula laporan ini kerana amat penting kerana bermula Ahad ini khidmat anggota tentera akan mula digerakkan bagi membantu pihak polis memantau perintah kawalan pergerakan. Ini kerana setakat hari kedua semalam, perintah belum sepenuhnya dipatuhi rakyat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap dengan penugasan anggota tentera, rakyat lebih patuh dengan arahan berkenaan. Ya, beliau juga menegaskan kerajaan tidak berniat atau merancang untuk mengumumkan darurat seperti yang disebarkan pihak yang tidak bertanggungjawab melalui media sosial sejak semalam. Ramai yang mempersoalkan atas alasan apa, atas undang-undang apa tentera nak dilibatkan. Ya? Kerana tentera biasanya akan dilibatkan apabila berlaku emergency ataupun darurat di bawah undang-undang darurat. Saya ingin menjelaskan bahawa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kuasa Menteri Kesihatan untuk melantik ataupun memberikan kuasa kepada mana-mana agensi kajian yang dipikirkan perlu untuk mengawal ataupun melaksanakan peraturan yang diperkenalkan. Sebab itulah pihak polis telah mendapat surat kuasa daripada Menteri Kesihatan dan kita percaya pihak Kementerian Pertahanan juga akan diberi kuasa
oleh Menteri Kesihatan di bawah Seksyen 5. Jadi tidak perlu dipersoalkan dari segi perundangan tentang kuasa polis, kuasa tentera. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat menteri-menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Putrajaya. Bagaimanapun, masih terdapat insiden di mana masih ramai yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak kerajaan. Malah ada juga yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak polis. Ya, misalnya semalam didapati ada kumpulan yang secara bebas bermain di tapak permainan, ada yang membawa anak ke children playground ataupun taman permainan kanak-kanak, ada yang berada di kedai restoran-restoran makan bersama kawan-kawan dan sebagainya. Walaupun diarahkan oleh pihak polis untuk bersurai, masih lagi ada yang gagal untuk mematuhi arahan polis. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihatkan orang ramai supaya mematuhi segala arahan daripada pihak berkuasa dalam usaha mengurangkan pergerakan rakyat. Kerajaan yakin dengan bantuan tentera, tahap pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan akan lebih tinggi. Tindakan tegas akan diambil terhadap orang ramai yang ingkar dan tidak mematuhi arahan tersebut.
Jadi teruskan berada di rumah untuk meminimumkan risiko anda. Ini kerana sehingga 12 tengah hari tadi 130 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif setakat ini 1,030 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata berdasarkan siasatan awal, daripada 130 kes baharu itu, 48 kes adalah berkaitan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling. Menurut beliau, sehingga kini 26 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Hari ini juga terdapat 12 kes telah pulih, menjadikan jumlah keseluruhan 87 orang telah discharge daripada wad. Sementara itu, Datuk Nur Hisham menerusi status di media sosialnya memaklumkan setakat hari ini seramai 12 petugas kesihatan Kementerian Kesihatan, KKM dan 3 daripada sektor kesihatan swasta telah dijangkiti COVID-19. Menurutnya, salah seorang daripada 12 kaki tangan tersebut kini berada di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Baik, seterusnya kita ikuti statistik semasa kes COVID-19 mengikut negeri di seluruh negara. Saksikan. Baik, di Putrajaya petang tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima 2 cek sumbangan dari Berjaya Group of Companies dan iBerhad untuk tabung COVID-19. Sumbangan tersebut berbentuk kewangan berjumlah RM1 juta. Sesi penyerahan sumbangan di Pejabat Perdana Menteri disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Berjaya Group of Companies Datuk Seri Robin Tan Yong Cheng dan Pengerusi iBerhad Tan Sri Lim King Hong. Ini menjadikan sumbangan tabung COVID-19 sehingga kini berjumlah RM3.125 juta. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri membincangkan pengurusan COVID-19. Mesyuarat yang bermula pukul 3 petang itu turut dihadiri menteri-menteri berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Masih mengenai Perintah Kawalan Pergerakan, sepanjang tempoh kuasa warga Malaysia yang bekerja di Singapura boleh bekerja seperti biasa dengan syarat tinggal di Republik itu sepanjang tempoh berkenaan. Persetujuan dicapai hasil perbincangan kedua-dua negara dan Singapura bersetuju menyediakan tempat tinggal kepada pekerja Malaysia. Semua pekerja-pekerja kita di Singapura akan meneruskan pekerjaan masing-masing dan pihak kerajaan Singapura bersetuju untuk mewujudkan tempat tinggal mereka di Singapura selama 2 minggu. Jadi mereka akan ke Singapura, akan tinggal di tempat tinggal yang disediakan dan apabila balik ke Malaysia, pihak Singapura akan membuat saringan bagi memastikan dari segi tahap kesihatan mereka. Jadi itu antara yang dibincangkan dan dipersetujui oleh Singapura dengan Malaysia. Tegasnya juga penghantaran produk makanan masih diteruskan, namun pemandu kenderaan akan melalui saringan kesihatan ketika keluar dan masuk dan kos ditanggung Kerajaan Singapura. Beliau yang juga Menteri Pertahanan turut memaklumkan 2 jawatankuasa bersama Malaysia-Singapura telah ditubuhkan bagi tujuan penyelarasan sebarang aktiviti melibatkan kedua-dua buah negara. 55 warga Malaysia yang berada di Iran dan 94 di Itali akan dibawa pulang ke tanah air pada Ahad dan Isnin ini. Saya juga ingin maklumkan bahawa rakyat kita yang berada di Itali dan Iran akan pulang, iaitu mereka daripada Iran akan pulang kepada 22 hari bulan Mac seramai 55 orang, daripada Itali seramai 23 orang, seramai 94 orang pada 23 hari bulan Mac nanti.
dan semua yang pulang ini akan melalui kuarantin selama 14 hari kerana mereka datang daripada negara yang mempunyai risiko yang amat tinggi. Itali mempunyai penyakit yang positif begitu ramai dan meninggal pun dah 3,000 lebih. Begitu juga dengan Iran. Sebelum ini, Kementerian Luar memaklumkan seramai 841 rakyat Malaysia dilaporkan terkandas di 20 buah negara berikutan pandemik COVID-19. Dalam situasi berdepan ancaman wabak COVID-19, Angkatan Tentera Malaysia ATM tetap meneruskan kesemua operasi ketenteraan seperti biasa. Aktiviti latihan sahaja yang ditangguhkan setakat ini. Tegas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang, operasi tetap berjalan memandangkan aspek kedaulatan negara perlu sentiasa diutamakan, tidak mengira apa jua situasi semasa. Beliau menekankan perkara itu dalam perutusan khas kepada seluruh warga ATM. Semua operasi dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara tetap dilaksanakan agar ia kekal terpelihara. Sebarang aktiviti latihan akan ditangguhkan. Saya telah mengarahkan setiap perkhidmatan untuk memperincikan perkara-perkara berkaitan aspek operasi, latihan dan khusus, eksersis, pentadbiran serta logistik. Langkah berkenaan diambil bagi memastikan pelaksanaannya nanti tidak bercanggah dan mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau turut mengingatkan supaya kesemua warga ATM daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan supaya sentiasa mematuhi perintah berkenaan. Dan 7 buah pusat Tafiz dan persatuan yang dikenal pasti terlibat dalam perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling diseru tampil segera menjalani saringan secara sukarela. Menteri Wilayah Persekutuan merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKM Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya mengambil pendekatan menyeru peserta terlibat menjalani saringan secara sukarela. Saya akan memanggil ke-77 pemimpin persatuan ini memohon kerjasama mereka juga untuk menyampaikan mesej kepada ahli-ahli mereka. Mereka harus faham ini bukanlah satu punitive measures atau satu tindakan berupa orang kata menghukum, tapi ini adalah kebertanggungjawaban sivil masing-masing, ya. Tambah beliau, selain warga negara, pemaus tauting tetap pelancong, warga asing, pendatang tanpa izin serta pemegang kad Pesuruh Jaya Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR juga diminta mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac. Mereka juga diminta membuat ujian saringan kesihatan sekiranya mempunyai tanda-tanda jangkitan. Beliau bercakap kepada media selepas memkerusikan mesyuarat JKKM mengenai COVID-19. Dan ini pula pesanan kepada majikan kerana majikan yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Perkara itu selari peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Menurut pengamal undang-undang Datuk Hishamuddin Hashim, majikan perlu merujuk peraturan-peraturan dan akta khas yang diperuntukkan dalam tempoh kawalan tersebut bagi mengelak tindakan diambil. Orang ramai juga perlu mematuhi semua arahan yang dikuatkuasa anggota keselamatan sepanjang tempoh berkenaan, khususnya pihak polis yang mempunyai kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-penyakit memberikan kuasa yang agak besar kepada pihak yang telah diberi kuasa. Contoh dalam kes ini, pihak polis, pihak imigresen, pihak kastam dan mana-mana penjawat awam seperti Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menggunakan kekerasan. Kekerasan yang perlu, yang munasabah bagi arahan-arahan supaya dipatuhi. Khususnya arahan mengenai perintah untuk tidak larangan pergerakan ini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sudah membenarkan import penutup mulut dan hidung berkuat kuasa semalam bagi menampung kekurangan bekalan dalam pasaran. Namun jelas menterinya Datuk Alexander Nantalinggi, kerajaan terpaksa menetapkan harga siling barangan tersebut kepada RM2 sekeping berbanding 80 sen sebelum ini disebabkan kenaikan harga pada bahan asas produk tersebut. Kalau kita naikkan sekarang kepada RM2 yang diharapkan ini akan menggalakkan import bawa masuk ke negara kita. Jadi ini kita lihat sebagai satu langkah untuk menangani masalah kekurangan ataupun shortage face mask. Ya. Dan berapa hari sudah larangan ekspor face mask pun sudah dikuatkuasakan. Dia tak boleh diekspor supaya supply ataupun bekalan untuk kegunaan di negara kita ini kita boleh pertingkatkan volumenya. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mengadakan perbincangan bersama pemain industri sektor peruncitan di Putrajaya. Ini dimaklumkan oleh Mufti kerana pelanggaran arahan Perintah Kawalan Pergerakan oleh seorang Muslim adalah berdosa kerana ia mampu mengancam nyawa bukan sahaja diri sendiri, malah masyarakat sekeliling. Menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Islam jelas menekankan setiap umatnya perlu mentaati Allah, Rasul dan pemerintah selagi ia tidak menjurus kepada maksiat. Beliau mengulas perbuatan sebahagian rakyat yang mengambil remeh arahan Perintah Kawalan Pergerakan tanpa menyedari kesannya boleh mengancam nyawa. Saya dah sebut pada hari ini bahawa sesiapa yang tidak mematuhi arahan kerajaan, yang berusaha untuk menjaga keselamatan rakyat, mengelakkan daripada wabak ini yang boleh mengancam nyawa, dia melakukan dosa di sisi agama. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Kita kena taat pemerintah dalam perkara yang mana tujuan arahannya itu untuk kebaikan kita dan bukan dosa. Nabi kata alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kepada setiap individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tak suruh pada maksiat. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Konti Perlis FM. Dan pendakwah bebas Ustaz Haryanto Rizal Rukman turut senada dengan Mufti Perlis. Tegas beliau sebarang bentuk nasihat dalam hal kebaikan daripada kerajaan dan pihak berkuasa mesti dipatuhi seluruh anggota masyarakat. Dengan disiplin tinggi rakyat dan kerjasama yang diberi kepada pihak berkuasa, ia diharap dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dan menurut Ustaz Haryanto, meskipun masjid dan surau diarah ditutup sementara waktu, ia tidak sepatutnya menjadi halangan untuk ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Kita pakai orang yang ada autoriti. Dalam hal keadaan ini rumit, so kita kena khusus fokus kepada yang ada autoriti saja untuk kita ambil pandangan. So apa di hari ini, kita bertenang di rumah, duduk di rumah, kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga, solat berjemaah di rumah, azan tetap laung macam biasa. Beliau juga ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Ya, penularan COVID-19 di 165 buah negara sememangnya memberi kesan langsung terhadap aktiviti harian. Atas dasar itu, langkah drastik sudah diambil pihak berkuasa termasuk menangguhkan semua aktiviti dan ini termasuk aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Meskipun hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan, wartawan Grace Aisyah Kedayan meninjau beberapa buah masjid sekitar ibu negara. Saksikan.
Seperti sebilangan negara lain, khususnya Arab Saudi dan Singapura, Malaysia tidak terkecuali melarang seketika solat jemaah dan solat Jumaat di semua masjid. Langkah itu selaras keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang bersidang 15 Mac lalu. Tinjauan di Masjid Negara Kuala Lumpur mendapati semua pintu utama masjid yang boleh menampung 15,000 jemaah itu ditutup. Terletak di kawasan strategik pusat bandaraya Kuala Lumpur, sudah pasti Masjid Negara ini menjadi tumpuan untuk jemaah menunaikan solat Jumaat. Namun berbeza pada kali ini kerana hari ini masuk hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan di mana solat Jumaat ditiadakan buat sementara waktu bagi membendung penularan virus COVID-19. Walau apapun yang berlaku, kita sebagai rakyat Malaysia bersatu dan memberikan sokongan di antara satu sama lain. Kereta peronda polis yang membuat rondaan di sekitar kawasan masjid turut membuat hebahan berkenaan tiadanya solat Jumaat hari ini. Masjid wilayah Persekutuan ditutup bagi sebarang aktiviti dari 18 hingga 31 Mac ikutan langkah pencegahan penularan virus COVID-19 seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sekali lagi mengingatkan umat Islam di seluruh negara supaya menggantikan solat Jumaat dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. Chris Aisyah Kedayan, RTM. Baik, sebelum ke laporan seterusnya, kita saksikan harga runcit produk petrol RON 95 dan RON 97 serta diesel yang diturunkan. Dan berikut harga mingguan bermula 12.30 malam ini sehingga 27 Mac depan. Belum ada kematian disebabkan COVID-19 di Melaka seperti yang telah pun tular di laman sosial. Perkara itu disahkan Exco negeri itu Rahmat Mariman susulan kematian seorang imam Masjid Bukit Larang malam semalam. Okey, WhatsApp ni sebenarnya tuan-tuan atau orang ramai boleh baca, tapi jangan ambil endah dan jangan ambil itu sebagai satu maklumat lah. Ikut saja maklumat, ikut saluran yang betul daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Setakat ini memang tidak ada. Memang tidak ada. Saya pun dah menyeru dekat Radio Malaysia pagi semalam supaya jangan mempercayai viral-viral ni kan. Sebab apa, berkemungkinan lah pasal orang semua dalam keadaan duduk di rumah ni, jadi masing-masing mungkin kurang orang kata tak ada banyak kerja, jadi dia buat WhatsApp yang bukan-bukan kan. Jadi saya suruh janganlah sebarkan benda-benda yang macam ni kan. Ini akan menyebabkan rakyat menjadi panik kan, keliru. Beliau mengulas perkara itu selepas menjalani ujian saringan kesihatan untuk Exco Negeri Melaka pagi tadi. Dan ini satu lagi berita tidak benar membabitkan gambar yang tular. Kononnya meminta semua premis perniagaan di Raub Pahang menghentikan operasi bermula 7 malam sehingga 7 pagi. Menurut Ketua Polis Negeri itu, Dato' Abdul Jalil Hassan, arahan penutupan operasi premis perniagaan bermula 7 malam hingga 7 pagi hanya berkuat kuasa di 5 daerah iaitu Kuantan, Pekan, Jerantut, Temerloh dan Bentong. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Pahang semalam. Berikutan 5 daerah terbabit ialah daerah yang mempunyai kes positif. Polis kontingen Pahang dan Ibu Pejabat Polis Daerah Raub sama sekali tidak pernah mengeluarkan arahan kepada kedai makan, kedai serbaneka dan stesen minyak di daerah itu untuk menghentikan operasi. Pihak Polis Pahang dan Polis Daerah Raub hanya akan mengeluarkan risalah Perintah Kawalan Pergerakan berdasarkan kuasa yang ada. Sementara itu di Johor, polis menafikan kenyataan yang tular melalui aplikasi WhatsApp. Kononnya terdapat waktu penutupan khas premis perniagaan di negeri itu. Kenyataan tersebut mendakwa maklumat itu kononnya dikeluarkan atas arahan Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche.
Ya, kenyataan palsu itu menyebut beberapa premis termasuk kedai makan, stesen minyak dan semua kedai serba neka 24 jam tidak dibenarkan beroperasi dari pukul 7 malam hingga 7 pagi. Justru melalui satu kenyataan media, Dato' Ayub menyeru orang ramai tidak menyalahguna media sosial untuk berkongsi mana-mana kenyataan atau berita yang tidak benar. Pihak yang bersalah boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kematian akibat COVID-19 di Itali mencecah 3,405 kes sekaligus melepasi angka kematian 3,249 kes di China. 427 kematian baru direkodkan di Itali dengan keseluruhan 41,035 orang disahkan positif. Kumpulan Palang Merah China mengkritik kegagalan Itali melaksana secara serius tempoh kuarantin dan perintah larangan pergerakan. Syarikat penerbangan tambang murah Hong Kong HK Express menggantung operasi semua penerbangannya. Tindakan itu bagi mengelak kos operasi lebih tinggi susulan pembatalan tiket penumpang. Penggantungan oleh syarikat yang mengendalikan 25 penerbangan sehari di seluruh Asia itu berkuat kuasa hingga hujung bulan depan. Masjid Istiqlal di Jakarta akur dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia untuk membatalkan solat Jumaat dan menggantikannya dengan solat Zuhur berjemaah. Notis larangan melawat masjid untuk pengunjung bukan Islam diletakkan di pintu masuk. Jemaah diminta menjalani ujian saringan suhu badan dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Tiada sejadah dihamparkan di lantai. Bosnia, Croatia dan Serbia pula mengarahkan tentera menjaga sempadan selain membina kemah khas bagi mengkuarantin rakyatnya yang pulang dari luar negara. Mereka akan dibawa ke kemah berkenaan di bawah pemantauan ketat. Serbia melarang individu berusia 65 tahun meninggalkan rumah selain menghentikan kesemua penerbangan. Australia pula mengambil langkah baru bagi peraturan jarak sosial untuk mengekang penularan COVID-19. Ia dengan menjarakkan seseorang individu dalam lingkungan 43 kaki persegi. Langkah berkenaan diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison susulan larangan perhimpunan lebih daripada 100 orang termasuk majlis perkahwinan dan operasi restoran. Kita bersama dengan Ifah Azim untuk segmen sukan malam ini. Ifah. 21 pemain dan 7 jurulatih badminton negara yang pulang dari All England negatif COVID-19. Formula 1 Grand Prix Belanda, Spanyol dan Monaco ditunda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 21 pemain dan 7 jurulatih termasuk pemain badminton negara yang pulang ke tanah air selepas beraksi di kejohanan All England dilaporkan negatif COVID-19. Melalui satu kenyataan yang dikeluarkan, Persatuan Badminton Malaysia BAM hari ini menyatakan kesemua pemain dan pegawai akan menjalani kuarantin secara sukarela dan mengikuti perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia. BAM turut menyatakan bahawa akan terus berhubung rapat dengan pakar Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN bagi memastikan langkah bertepatan dapat diambil. Antara pemain yang terbabit adalah perseorangan wanita Sonia Chia, beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani, Goh Zifei, beregu wanita Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen dan Vivian Hu, Yap Cheng Wen serta beregu campuran Goh Sun Huat, Chevin Lai Jamie dan Tan Kian Meng Lai Peijing. Jurulatih perseorangan wanita Datuk Tay Siu Bok selain jurulatih beregu wanita Rosman Razak dan jurulatih beregu campuran Chin Iu Hui turut diarahkan menjalani kuarantin. Menjalani proses sama adalah pemain perseorangan lelaki Lee Zijia, beregu lelaki Aaron Chia, So Wu Yik, jurulatih perseorangan lelaki Hendrawan, jurulatih beregu lelaki Paulus Firman dan pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung.
Penjaga gol Sabah Rozaimi Rohim terpaksa menangguhkan majlis perkahwinan pada 29 Mac ini berikutan perintah kawalan pergerakan daripada kerajaan selama 2 minggu akibat penularan pandemik COVID-19. Melalui pengumuman di laman Facebooknya, Rozaimi memohon maaf kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang telah menempah tiket penerbangan ke Kota Kinabalu serta berharap wabak COVID-19 dihapuskan secepat mungkin. Bagaimanapun, penjaga gol yang berusia 35 tahun itu sudah pun bernikah dengan gadis pilihannya dari Sabah, Olga Marceli Gusti, pada bulan November tahun lepas. Rozaimi atau lebih mesra disapa sebagai Roy dalam kalangan rakan sepasukan serta penyokong mula menyertai Tambadau pada tahun 2016. Ketika itu, pasukan Sabah dibimbing oleh jurulatih dari Croatia iaitu Jeran Simunik. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di seluruh negeri telah menasihatkan pasangan yang bakal berkahwin dalam tempoh perintah kawalan pergerakan supaya menangguhkan majlis perkahwinan sehingga arahan itu tamat bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 menyaksikan pelbagai negara melaksanakan proses kuarantin kepada rakyat masing-masing seperti di Sepanyol. Meski menjalani proses kuarantin, idea kreatif ditonjolkan beberapa individu yang membuat persembahan bermain alat muzik di balkoni rumah bagi menghiburkan jiran-jiran mereka. Ternyata dendangan muzik lagu Titanic telah memukau hati penonton dan tular dalam media sosial yang disifatkan sebagai idea yang bernas. I'll stay at work for you, you stay at home for me. Caption itu kini tular dalam media sosial oleh petugas perubatan dan agensi penting yang bekerja dalam memberi nasihat kepada masyarakat untuk terus mematuhi perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa sehingga 31 Mac. Langkah itu perlu untuk mengelakkan mereka terdedah dan dijangkiti COVID-19. Tindakan seorang pemandu taksi ketika mahu mengambil penumpang dipuji ramai. Ini boleh dijadikan contoh kerana menerusi video tular, pemandu berkenaan dilihat memeriksa suhu penumpang terlebih dahulu ketika penularan COVID-19. Malah beliau turut menghulurkan bahan pencuci tangan kepada penumpangnya sebagai langkah berjaga-jaga. Kelakuan tidak senonoh seorang individu meludah pada dinding lift dikecam ramai. Insiden dipercayai berlaku dalam lift di sebuah flat dekat Pulau Pinang. Ternyata tindakan tidak bermoral itu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penghuni ketika berdepan COVID-19. Netizen di media sosial melauhkan kemarahan dengan tindakan itu. Penyanyi terkenal Indonesia Firman Siagian mula berjinak-jinak dalam lakonan menerusi penampilan istimewanya dalam filem terbitan AIDA Production Ratu Kalajengking. Namun menurut Firman, beliau tidak mahu disalah anggap pembabitannya itu dengan isu yang timbul setelah beliau menyertai kumpulan ST12. Oktober tahun lalu, kumpulan ST12 mengadakan sidang media memperkenalkan Firman sebagai penyanyi terbaru mereka menerusi single Kepingan Hati. Firman menggantikan vokalis sebelum ini, Charlie Van Houten. Sekalipun dipilih kerana keserasian dan kesesuaian suara dengan genre yang diperjuangkan Firman, tetap dikecam peminat fanatik ST12. Diperbandingkan dengan penyanyi asal, antara cabaran yang perlu diharungi artis ini dan beliau enggan mengalah. Newsnya, beritanya lebih besar daripada minat terhadap lagu tu. Berita, Firman jadi vokalis ST12. Wow, tapi itu besar. Terus fans daripada ST12 tu mereka bergaduh. Oh, hebat Firman lah, hebat Charlie lah. Mereka bergaduh. Itu lebih besar. Lagunya biasa-biasa saja. Tak sampai mungkin per hari ini hampir 2 miliar. Firman yang popular menerusi lagu Kehilangan membuat penampilan istimewa dalam filem Ratu Kalajengking yang telah ditayangkan 22 Februari lalu.
Baik, ini berita yang amat mendukacitakan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah baru saja memaklumkan kira-kira setengah jam yang lalu Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Cekap Krisis Negara CPRC telah pun menerima laporan satu lagi kematian COVID-19 iaitu kes ke-152 pada pukul 6.27 petang tadi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian COVID-19 di Malaysia setakat ini 3 kes. Dalam satu hantaran di Facebook, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kes ke-152 tersebut merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 58 tahun daripada kluster jemaah tabligh. Ya, beliau telah dimasukkan ke Hospital Tawau pada 9 Mac 2020 dan telah pun menerima bantuan pernafasan sejak dimasukkan ke hospital. Takziah daripada kami di RTM. Berita perdana Jumaat 20 Mac berakhir di sini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Jaga diri dan keluarga, terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Assalamualaikum. Salam sejahtera.